Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudi bersiaran di laman Sumber Inspirasi YouTube channel. Jadi pada malam ini sangat berbesarlah hati saya untuk berkongsikanlah sedikit sebenarnya adalah kepada diri saya sendiri sebenarnya, tapi dalam masa sama insya-Allah ingin berkongsi kepada anda semua supaya kita semua dapat manfaat insya-Allah bila kita bercakap dengan perkara-perkara yang baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, pada malam yang mulia ini, malam Selasa, malam Rabu yang mulia ini insya-Allah, kita akan bercakap berkenaan tentang topik biasanya kita akan bercakap berkenaan tentang ilmu pengembangan diri. Kita akan petik mana-mana buku ataupun mana-mana tokoh yang mungkin yang terdapat di mana-mana lah, di Eropah ke dan sebagainya. Cuma pada malam ini kita akan bercakap tentang topik yang Islamik, iaitu berkenaan tentang zikrullah, yang mana hakikat kepada pengembangan diri sebenarnya bila kita bercakap tentang zikrullah ini. Jadi saya akan ambil apa saja perkongsian pada malam ini daripada sebuah buku yang mana yang membicarakan tentang zikrullah. Tuan-tuan dan sekalian, kita mengetahui bagaimana bintang-bintang itu beredar pada posisinya, ataupun dalam bahasa Indonesia pada porosnya, sebagaimana kita mengetahui tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung berdiri dan bergerak mengikut sunnahnya, sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesemua itu bersujud dan bertasbih kepada Khalik, iaitu penciptanya. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimanakah cara mereka bersujud dan bertasbih. Betul tak? Kita tak tahu macam mana tumbuhan alam semula jadi yang ada di sekeliling kita ini, bagaimanakah semua ini makhluk ciptaan Allah ini bersujud dan bertasbih kepadanya. Kalau kita tengok surah Al-Isra ayat 44, iaitu surah yang ke-77. Kita terus baca kepada maksudnya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Kalau tuan-tuan nak tengok, buka surah yang ke-17, surah Isra ayat ke-44. Kalau kita faham daripada ayat yang dibacakan tadi, iaitu memberi gambaran kepada kita bahawa tasbih mereka bukanlah sebuah kata-kata seperti mana manusia berzikir, bukan seperti manusia bertasbih, akan tetapi merupakan bentuk, menurut buku ini, iaitu bentuk kepasrahan dan kepatuhan atas perintah Allah, sehingga gerak mereka serta arah tujuan mereka berserah ke atas kehendak ilahi. Dengan demikian, butir-butir atom, sekecil-kecil butir apapun, bumi sebesar-besar apapun, matahari dan bintang-bintang, semuanya bergerak pada orbit atau garis yang telah ditentukan olehnya. Itulah yang dinamaikan sebagai berislam, yang artinya iaitu berserah diri atas kemahuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, iaitu pasrah kepada apa saja peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita panggil sebagai sunnatullah. Maka dari itu, paradigma pasrah bukanlah orang yang pasif, bukanlah bermaksud orang yang pasif atau tidak bergerak, akan tetapi malah sebaliknya. Pasrah yang dimaksudkan adalah bukan orang yang pasif dan tidak bergerak, tetapi sebaliknya, iaitu apa? Iaitu orang yang pasrah adalah orang yang aktif, yang mengikuti perintah-perintah syariat seperti berdagang ataupun berniaga, bekerja, belajar, berperang, dan membayar zakat, berhaji, berternak, berurusan dan lain-lain.
Kita boleh umpamakan seperti kita membeli sebuah kereta, ataupun dalam bahasa Indonesia disebut mobil. Si perancang ataupun si yang tukang buat kereta itu, mereka telah menyiapkan manual untuk kereta tersebut untuk memudahkan kita untuk memudahkan kita menghidupkan dan menjalankan enjin kereta tersebut, serta untuk mengetahui apa sahaja spare-part yang perlu kita gantikan jika kerosakan berlaku. Kalau spare part tu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai suku cadang. Betul tak? Kawan-kawan Indonesia mungkin lebih tahu ya. Manual yang telah dibuat oleh pembuat kereta, iaitu yang telah berisi ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan iaitu kalau bagi sebagai manual book, ini tidak boleh diganti seenaknya, tidak boleh diganti semudah-mudahnya, sesuai dengan kemahuan kita, kerana boleh jadi dia akan mengakibatkan kereta itu benturan ataupun berlawanan dengan keinginan si pembuat kereta tersebut, yang akhirnya tuan-tuan dan puan sekalian mungkin akan membuatkan mesin kereta ataupun enjin kereta tersebut menjadi rosak dan tidak dapat berjalan dengan baik. Maksudnya orang yang buat kereta, dia dah sediakan manual book dia. Jadi kalau kita pandai-pandai nak bercanggah dengan manual book tersebut, pasti akan mengakibatkan kereta itu tidak dapat berfungsi dengan baik dan akhirnya rosak. Betul kan? Semua faham benda itu. Jadi perbuatan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh perancang dalam contoh yang di atas ataupun gambaran yang disebut tadi, iaitu menunjukkan kepasrahan dan kepatuhan terhadap ketentuan si perancang atau si pembuat. Demikian juga kalau kita sebut kepasrahan terhadap ketentuan yang telah ditulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun dalam ayat-ayat kauniyah, iaitu hukum yang diikuti oleh alam semesta ataupun hukum alam. Semuanya telah mengikuti sistem dan keinginan ilahi. Mereka bersujud patuh atas ketetapannya dengan rela hati, dengan suka hati. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita kata berzikir itu, mengingat itu, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau menurut buku ini dia ada anjurkan, iaitu patrap. Mungkin bagi yang first time dengar, anda mungkin boleh buat research berkenaan patrap. Iaitu orang susila yang beradab. Peradaban atau kesusilaan seseorang ditentukan oleh pendirian hidupnya, dan kesusilaan dalam arti kata yang sedalam-dalamnya dan terikat pada syarat-syarat utama, iaitu dapat menguasai diri sendiri yang boleh dipamerkan seperti berikut. Antaranya kita sebut dua dulu buat masa ni. Sebab masa mencemburui kita akan buat video ini lebih kurang dalam 10 minit sahaja. Nanti insyaAllah kita akan sambung berkenaan tentang zikrullah ini, insyaAllah. Mohon doa semua. Iaitu dua. Pertama, menguasai tubuh sepenuhnya, yang bererti mampu untuk menguasai perjalanan nafas dan darah, sehingga orang tidak lekas naik darah dan tidak mudah dipermainkan oleh urat sarafnya, iaitu nervous, yang besar faedahnya bagi kesihatan badan. Ini disebut orang kata apa, praktik patrap. Yang kedua, menguasai perasaan, iaitu dapat menahan perasaan marah, jengkel, sedih, takut dan sebagainya, sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga selalu tenang dan sabar. Oleh itu lebih mudah untuk mengambil tindakan-tindakan yang setepat-tepatnya. Jadi ini praktik patrap, antara yang boleh kita ambil. Ketiga, menguasai fikiran, sehingga fikiran itu dalam waktu-waktu yang terluang tidak bergelandangan semuanya sendiri dengan tidak terarah dan bertujuan, akan tetapi dapat diarahkan untuk memperoleh pengertian dan kesedaran tentang soal-soal hidup yang penting. Ini kita sebut sebagai orang
yang praktikkan patrap ini, tiga ini, menguasai tubuh sepenuhnya, menguasai perasaan, dan ketiga, menguasai fikiran. Orang yang patrap, ataupun kita sebut sebagai sadar, zikir sadar, dalam Islam diidealisasikan oleh siapa lagi kalau bukan menurut buku ini, iaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai uswatun hasanah. Tidak kenal rasa takut, tidak gentar dalam keadaan bagaimanapun juga. Baginda selalu sabar dan tenang, dan selalu diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, dan oleh kerana itu baginda dicintai oleh semua umat manusia. Beliau pun mencintai semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang menariknya, marilah kita sama-sama mempraktikkan apa yang disebut tadi, ketiga-tiganya itu, supaya kita dapat menjadi insan insya-Allah yang sukses dunia akhirat insya-Allah. Antaranya tadi disebut menguasai tubuh sepenuhnya, menguasai perasaan, dan menguasai fikiran. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkongsian kita berkenaan tentang ini. Sungguh menarik sekali apa yang telah disebut. Pertamanya, sebagai kesimpulan, kita petik surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-44, iaitu bagaimanakah makhluk-makhluk ciptaan Allah ini bertasbih, sehingga kita pun tak tahu macam mana mereka bertasbih. Yang mana kita, lepas tu kita sebut lagi berkenaan tentang pasrah. Pasrah bukan bermakna pasif, tapi pasrah ini yang bergerak aktif, tapi dalam keadaan pasrah, hatinya tunduk pada Allah SWT. Maknanya kita dianjurkan bekerja, bergerak, beramah, membayar zakat, bertani dan sebagainya. Dan kemudian kita petik lagi berkenaan tentang bagaimanakah manual kereta yang dibuat oleh si pembuat kereta, yang mana kalau pengguna kereta atau pembeli kereta itu bercanggah dengan apa yang telah tertulis dalam manual, pasti kerosakan akan berlaku. Begitu juga dengan aturan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas makhluk-makhluk yang telah diciptakan di atas muka bumi ini, insya-Allah. Kemudian kita sebut berkenaan tentang patrap, yang mana sangat menarik sekali. Semoga kita semua insya-Allah dapat continue, dapat teruskan belajar insya-Allah. Kita akan sambung video ini, berkenaan tentang zikrullah ini, berkenaan tentang patrap ini, insya-Allah. Sadar, kawan-kawan Indonesia selalu sebut sadar, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada video akan datang, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menonton. Di video pada video ini kali ini di Sumber Inspirasi YouTube channel. Kita jumpa lagi pada video akan datang, insya-Allah. Kami di pihak Sumber Inspirasi doakan agar anda semua sentiasa bahagia, berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.